Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ini ialah Al-Fi'lul Mudhari'. Al-Fi'lul Mudhari'. Arabic Present Tense. Kata kerja yang sedang berlaku. Baiklah, saya mulakan dengan petikan yang mengandungi penggunaan Al-Fi'lul Mudhari', kata kerja yang sedang berlaku. Saya baca petikan ini beserta dengan terjemahannya. Muhammad talib fi jami'ah Mara Liteknologia. Muhammad seorang pelajar lelaki di Universiti Teknologi Mara. Huwa yadrus ma'a sadiqihi Hasan hunaka. Dia sedang belajar bersama kawannya Hasan di sana. Baik, dalam ayat ini ada perkataan yadrus yang bermaksud dia sedang belajar dan inilah fi'il mudhari'. Taqa' Jami'ah Mara Liteknologia fi Madinah Shah Alam. Terletak Universiti Teknologi Mara di Bandar Shah Alam. Taqa' adalah perkataan Al-Fi'lul Mudhari', kata kerja yang sedang berlaku, yang bermaksud terletak. Madinah Shah Alam nazifah wa jamilah. Bandar Shah Alam bersih dan cantik. Muhammad yadrus fi kulliyatil huquq wa Hasan yadrus fi kulliyatil handasah. Muhammad sedang belajar di Fakulti Undang-Undang dan Hasan sedang belajar di Fakulti Kejuruteraan. Baik, perkataan yadrus yang memberi maksud dia sedang belajar adalah Al-Fi'lul Mudhari'. Yaskun Muhammad wa Hasan dakhil jami'ah fi baiti talabah. Muhammad dan Hasan tinggal di dalam universiti di asrama. Baik, perkataan yaskun yang memberi maksud tinggal adalah fi'il mudhari'. Fi kulli sabah, pada setiap pagi, yadhhab Muhammad ilal jami'ah bil hafilah. Muhammad pergi ke universiti dengan bas. Perkataan yadhhab iaitu pergi adalah fi'il mudhari'. Kulliyatul huquq ba'idah an baiti talabah. Fakulti Undang-Undang jauh dari asrama pelajar. Baiklah, seterusnya kita akan melihat penggunaan Al-Fi'lul Mudhari', kata kerja yang sedang berlaku di dalam situasi harian awak. Madza ta'malin fil jami'ah. Apakah yang awak lakukan di universiti? Baik, ta'mal adalah perkataan yang digunakan jika awak ingin bertanyakan lelaki, ya. Manakala ta'malin digunakan untuk orang yang berhadapan itu perempuan. Baik, kalau kita nak tanya lelaki, kita gunakan madza ta'mal fil jami'ah. Okey, manakala untuk perempuan kita boleh gunakan ayat madza ta'malin fil jami'ah. Baik. Okey. Seterusnya kita tengok contoh-contoh penggunaan fi'lul mudhari' dalam ayat yang lain, ya. Aktub al-wajib fil ghurfah. Saya menulis wajib, tugasan fil ghurfah, di dalam bilik. Okey, fi'il mudhari'nya ialah aktub.
Aktub bermaksud saya menulis. Adhab ilal maqsad, saya pergi ke koperasi. Adhab, saya pergi, dan itu adalah fi'il mudhari'. Unaqish ma'al muhadir fi ghurfatil muhadirin, saya berbincang bersama seorang pensyarah lelaki di bilik pensyarah. Jadi, fi'il mudhari'nya ialah unaqish yang memberi maksud saya sedang berbincang. Ahdur ila al-fasl al-lughat al-arabiyyah, saya hadir ke kelas bahasa Arab. Ahdur bermaksud saya hadir ialah fi'il mudhari'. Uraji' ad-durus ma'a al-asdiqa, saya mengulang kaji pelajaran bersama kawan-kawan. Uraji' yang memberi maksud saya mengulang kaji adalah fi'il mudhari'. Abhath 'anil ma'lumat fil maktabah, saya mencari informasi di perpustakaan. Abhath memberi maksud saya mencari adalah fi'il mudhari'. Baiklah, kita lihat kaedah untuk al-fi'lul mudhari', kaedah untuk kata kerja yang sedang berlaku. Di dalam bahasa Arab, apabila kita menggunakan kata ganti nama yang tertentu, maka kata kerja pun akan berubah mengikut kata ganti nama tersebut. Kita ada 14 kata ganti nama dalam bahasa Arab, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, kita lihat yang pertama, huwa. Huwa, dia lelaki seorang. Jadi kita tambahkan huruf ya di hadapan kata kerja. Bunyinya yaktub. Yaktub bermaksud dia sedang menulis. Okey, kita terus kepada huma, dia berdua lelaki. Kita tambahkan ya di hadapan, alif nun di hujung. So bunyinya yaktuban. Dia berdua sedang menulis. Seterusnya hum, mereka semua untuk lelaki. Kita tambahkan ya di hadapan, waw nun di hujung. Bunyinya yaktubun. Yaktubun. Okey, mereka semua sedang menulis. Baik, perkataan asal bagi ketiga-tiga perkataan ini ialah kataba. Kataba, perkataan root lah, perkataan asal. So, perkataan yang ditambahkan ialah ya, ya, alif nun, ya, waw nun. Baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada kata ganti nama hiya. Untuk dia seorang perempuan, kita tambahkan ta di hadapan. Jadi bunyinya taktub. Taktub. Ta di hadapan ya. Taktub. Okey, seterusnya huma, untuk dia berdua perempuan. Kita tambah ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Taktuban. Dia berdua perempuan sedang menulis. Okey, ini huma untuk perempuan, ini huma untuk lelaki. Bezanya apabila digunakan di dalam fi'il mudhari', okey, huma untuk lelaki ya di hadapan ya. Huma untuk perempuan ta di hadapan. Okey, kat hujungnya sama, alif nun, alif nun. Seterusnya untuk hunna, mereka semua perempuan. Tambahkan ya di hadapan. Na, nun berbaris atas di belakang. Bunyinya yaktubna. Yaktubna. Okey, sebelum kita tambahkan huruf na ni, okey, nun berbaris atas ni, huruf yang terakhir, huruf asal iaitu ba, mesti berbaris
T. Okay, yaktubna. Seterusnya anta, awak lelaki seorang, kita tambahkan ta di hadapan. Taktub, taktub. Okay, awak lelaki sedang menulis. Okay, taktub. Seterusnya antuma, awak berdua untuk lelaki, kita tambahkan ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban, taktuban. Ta di hadapan, alif nun di hujung. Okey, so memberi maksud awak berdua lelaki sedang menulis. Antum, awak semua lelaki, tambah ta di hadapan, waw nun di belakang. Okey, bunyinya taktubun, taktubun. Okey. Awak semua sedang menulis. Anti, awak perempuan seorang, ya. Tambahkan ta di hadapan dan ia nun di hujung. Bunyinya taktubin, taktubin. Awak seorang lelaki, awak seorang perempuan sedang menulis. Antuma, awak berdua perempuan. Tambah ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban, taktuban. Awak berdua perempuan sedang menulis. Okey, dia sama dengan antuma, lelaki, ya. Ta di hadapan, alif nun di hujung. Baik, antunna, awak semua perempuan, tambah ta di hadapan, nun berbaris atas di hujung. Okey, tapi sebelum awak tambahkan na di hujung ni, okey, pastikan huruf terakhir, huruf asal, perkataan asal tu, huruf akhir perkataan asal tu berbaris mati. Okey, dia seperti keadaan yang inilah perkataan hunna ni. Okay, yaktubna untuk hunna, antunna taktubna. Baik. Okey, ana tambah alif di hadapan. Bunyinya aktub, saya sedang menulis. Dan nahnu, kami, okay, untuk lelaki dan perempuan. Tambah na di hadapan, bunyinya naktub. Kami sedang menulis. Baik. Baiklah, kita perhatikan kembali penggunaan kata ganti nama beserta dengan kata kerja fi'il mudhari'. Okey, apabila kita menggunakan kata ganti nama huwa, maka kita menggunakan penambahan huruf ya di hadapan fi'il mudhari'. Bunyinya ialah huwa yaktub. Dia sedang menulis. Dia seorang lelaki ni, ya, sedang menulis. Kemudian kita terus kepada huma yaktuban. Huma, dia berdua lelaki, maka pada kata kerja kita perlu tambahkan huruf ya di hadapan dan alif nun di hujung, ya. So bunyinya huma yaktuban, dia berdua sedang menulis. Dia berdua ni lah, okey, lelaki. Seterusnya hum. Hum, mereka semua lelaki sedang menulis. Okey, so apabila kita gunakan kata ganti nama hum, maka huruf di hadapan yang perlu ditambahkan kepada fi'il mudhari' ialah huruf ya dan huruf waw nun, ya. Mereka semua sedang menulis. Sedang menulis. Ni mereka semualah lebih daripada 2 orang, 3 ke atas, ya. Okey. Hiya taktub. Hiya taktub. Dia seorang perempuan sedang menulis. Okey, so kita tambahkan huruf ta di hadapan fi'il mudhari' lah. Okey, dia sedang menulis. Dia berdua perempuan sedang menulis. Dia berdua, ya, iaitu huma. Maka kita tambahkan ta di hadapan, alif nun di hujung. Huma taktuban, dia berdua perempuan sedang menulis. Hunna yaktubna, mereka semua perempuan yang lebih daripada 2, ya. 3 ke atas, kita gunakan hunna. Mereka semua perempuan.
taktubna sedang menulis, kita tambahkan ya di hadapan. Okey, dan nun berbaris atas di hujung. Sebelum nun berbaris atas ni, huruf ba ni ataupun huruf terakhir perkataan asal perlu dimatikan baris dia, ya. Yaktubna. Okey, anta taktub. Kamu ataupun awak, seorang lelaki sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' lah. Awak sedang menulis. Awak seorang lelaki, ya. Antuma taktuban. Awak atau kamu berdua sedang menulis, ya. Kamu berdua lelaki ni. Okey. So, kita tambahkan ta di hadapan alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Kamu ataupun awak berdua sedang menulis. Antum taktubun. Kamu semua atau awak semua sedang menulis, ya, untuk lelaki ni. Okey. Lebih daripada dua, kita gunakan antum. Kalau dua, kita gunakan antuma. So, pada kata kerja, kita tambahkan ta di hadapan, waw nun di hujung. Okey, taktubun. Kamu semua atau awak semua lelaki sedang menulis. Anti taktubin. Awak atau kamu seorang perempuan sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' ni dan ya nun di hujung. Bunyinya taktubin. Okey, anti taktubin. Okey, antuma taktuban. Kamu berdua perempuan sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' dan alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Kamu berdua ataupun awak berdua perempuan sedang menulis. Antuma. Baik. Antunna. Kamu semua perempuan lebih daripada dua. Kalau dua, kita guna antuma. Lebih daripada dua, kita guna antunna. Antunna taktubna. Tambahkan ta di hadapan. Nun berbaris atas di hujung. Dan sebelum itu, kita perlu bariskan mati, ya, pada huruf terakhir pada perkataan asal itu. Taktubna. Kamu semua perempuan sedang menulis. Ana aktub. Saya sedang menulis. Untuk lelaki boleh, perempuan boleh. Single, ha? Ana aktub. Kita tambahkan alif di hadapan fi'il mudhari'. Ana aktub. Saya sedang menulis. Dan yang terakhir ialah nahnu naktub. Kami. Lelaki boleh, perempuan boleh, ya. Yang penting dia jamak. Dia lebih daripada dua lah. Okey. Dia lebih daripada satu. Okey, nahnu ni kena lebih daripada satu. Kalau satu kita guna ana. Lebih daripada satu, dua dan ke atas kita guna nahnu. Untuk kami, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi kita tambahkan na di hadapan fi'il mudhari', bunyinya naktub. Nahnu naktub, kami ataupun kita sedang menulis. Baiklah, kita tengok contoh yang lain. Contoh penggunaan fi'il mudhari' dalam ayat lain menggunakan kata kerja akra. Akra ni berasal daripada perkataan qara'a, iaitu baca. Okey. Jadi kalau kita menggunakan qara'a, baca, di dalam ayat yang mengandungi kata ganti nama saya, ana, jadi kita perlu tambahkan alif di hadapan fi'il mudhari'. So, bunyinya ana aqra' al-kitab. Saya membaca buku. Okey, aqra'. Saya membaca. Kemudian apabila kita gunakan kata ganti nama nahnu, kami, maka kata kerja kita tukarkan alif ini kepada huruf nun. Bunyinya naqra'. Nahnu naqra' al-kitab. Kami membaca buku. Seterusnya, bila kita gunakan kata ganti nama anta, awak, lelaki, kita tambahkan ta di hadapan, ya. Daripada naqra', daripada aqra', kita jadikan dia taqra'. Tambahkan ta di hadapan, ya. Jadi, anta taqra' al-kitab, awak lelaki sedang membaca buku. Kata ganti nama anti, awak perempuan pula, ya. Okey, kalau awak perempuan,
kata kerjanya kita perlu tambahkan ta di hadapan dan ya nun di hujung. Okay, bunyinya takra'in. Anti takra'in al-kitab, awak perempuan sedang membaca buku. Okay. Seterusnya, kata ganti nama huwa. Okay. Kata ganti nama huwa biasanya dalam penggunaan ayat kita gunakan nama orang. Contoh Muhammad. Kerana dalam Muhammad ini ada kata ganti nama dia untuk lelaki iaitu huwa. Okey, jadi kata kerjanya kita akan mulakan dengan penambahan huruf ya di hadapan. Jadi ayatnya huwa ataupun Muhammad yaqra' al-kitab. Muhammad membaca buku. Okey, dan terakhir ialah ya. Ini untuk perempuan ya, dia untuk perempuan. Biasa kita gunakan nama orang. Contohnya Salwa. Okay, kerana dalam Salwa ini ada kata ganti nama dia untuk perempuan iaitu Hia. Okay, so apabila kita gunakan Hia, maka kata kerjanya kita perlu mulakan dengan penambahan huruf ta, takra. Jadi ayatnya berbunyi Hia ataupun Salwa takra al-kitab. Salwa membaca ataupun sedang membaca buku. Okay. Kita terus kepada latihan yang pertama. Sarrif al-af'al al-atiyah. Okay, kita tasrifkan fi'il-fi'il berikut. Okay, enam fi'il ini adalah kata asal, fi'il madhi. Darasa bermaksud belajar, jalasa duduk, kataba menulis, amila melakukan, hadara hadir datang, zahaba iaitu pergi. Okey, sekarang kita nak tasrifkan dia kepada fi'il mudhari'. Okey, kita mulakan dengan darasa. Darasa fi'il mudhari' untuk huwa ialah yadrus. Yadrus. Okey. Dan kalau huma yadrusan. Okey. Kalau hum yadrusun. Okey. Hiya tadrus. Huma tadrusan. Hunna yadrusna. Anta tadrus, antuma tadrusan, antum tadrusun. Anti tadrusin, antuma tadrusan, antunna tadrusna. Ana adrus, nahnu nadrus. Okey. Ustazah hanya tasrifkan perkataan darasa sahaja. Perkataan lain kita cuba buat sama-sama lah. Okey. Jalasa saya berikan perkataan untuk huwa sahaja ya. Kemudian awak tasrifkan untuk baki kata ganti nama yang lain tu lah. Okey, jalasa kata fi'il mudhari' untuk huwanya ialah yajlis. Okey, yajlis. Dan awak sambunglah kepada untuk kata ganti nama yang lain ya. Kataba huwa yaktub. Okey. Amila huwa ya'mal. Okey. Hadara huwa yahdur. Zahaba huwa yadhhab. Okey. Untuk tasrifkan kata kerja tersebut, untuk baris perkataan asal tu kita tak perlu usik. Yang kita perlu ubah ialah huruf tambahan. Okey. Okey, kita cuba buat yang ini ya. Okey, seterusnya latihan kedua. Sahih al-akhta', betulkan kesilapan pada penggunaan kata kerja. Okey, kalau kita nak betulkan kesilapan pada penggunaan kata kerja, kita perlu perhatikan kata ganti nama. Kata ganti nama. Contoh pada latihan pertama ni Muhammad nadrus. Okey, Muhammad dalam Muhammad ini ada kata ganti nama huwa. Okey, jadi kalau huwa
penambahan huruf apa pada kata kerja? Penambahan huruf ya. Okey, bukan na. Na ni untuk nahnu. Jadi sepatutnya ialah huwa yadrus. Huwa yadrus. Okey, yadrus ya. Bukan yadrus lah. Baik, okey. So latihan seterusnya cuba buat. Okey, dan boleh tuliskan pada komen ya jawapan yang untuk nombor 2, 3, 4 dan 5 ni. Okey, kita akan bincang sama-sama lah. Okey, latihan terakhir ialah ikhtar al-ijabatu sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okey, untuk setiap soalan ini kita ada 3 pilihan jawapan. Okey, saya terangkan untuk yang pertama ni. Ada anta. Okey, tengok kata ganti nama ni. Anta, awak lelaki. So, kata kerja mesti bermula dengan huruf ta lah. Okey. Hal anta ta. Ta, mana ta? Okey, ta di sini. Tadrus. Okey, so jawapannya adalah jim. Okey. Hal anta tadrus ya Ali. Adakah awak belajar wahai Ali? Okey. So, latihan 2, 3, 4 dan 5 boleh tulis di komen lah. Okey, cuma satu yang saya nak betulkan di sini ialah latihan nombor 2 ni dia ada 2 jawapan yang sama. Okey, nahnu, nunaqish, tunaqishin, munaqish. Ada 2 jawapan yang sama. Jadi untuk yang pertama ni tambahkan 1 titik lagi, jadikan dia tunaqish. Tunaqish. Okey, so kita ada jawapan berbeza lah. Okey, baik. Okey, dan seterusnya boleh tulis jawapan di komen, nanti kita akan bincang. Syukran.